Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda satu tips untuk kita memindahkan pokok bunga kertas kita ke pot yang baru akibat diserang oleh serangga perosak, contohnya seperti semut teman-teman. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah tips yang saya kongsikan kepada Anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Okey, jom kita teruskan. Okey, baiklah teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, saya akan kongsikan kepada Anda secara bareng-bareng, secara santai-santai saja. Kita bicara secara ringkas-ringkas saja. Di mana untuk perkongsian pada kali ini, saya masih fokuskan kepada Anda ya. Anda seorang peminat pokok bunga kertas. Okey, di mana untuk perkongsian pada kali ini ya teman-teman ya, saya akan kongsikan kepada Anda tips bagaimanakah cara untuk kita memindahkan pokok bunga kertas kita ke dalam pot yang baru akibat diserang oleh serangga-serangga perosak. Contohnya diserang oleh semut kah? Macam tu ya. Kebiasaannya macam itu teman. Apabila pokok bunga kertas kita lama kita tak uruskan, lama kita tak rawat, mungkin kadang-kadang tengah-tengah kita merawat pun semut yang kebiasaannya akan bersarang di dalam pokok bunga kertas kita. Okey, jadi justru itu teman, untuk perkongsian pada kali ini saya akan kongsikan kepada Anda beberapa tips ataupun langkah yang Anda boleh lakukan sekiranya Anda mengalami masalah seperti ini. Okey, baiklah teman ya. Seperti biasa teman, langkah yang pertama. Okey, yang pertama apa yang Anda perlu lakukan ya? Yang pertama, keluarkan pokok bunga kertas Anda daripada pot yang lama tu. Okey, bagaimana ini teman? Anda paksa angkat keluar ataupun gali dulu pokok bunga kertas Anda yang dalam pot lama itu, keluarkan daripada pot. Lepas tu yang kedua teman, apabila Anda sudah siap keluarkan ya, langkah yang kedua ialah Anda buang 70% daripada media tanam yang lama itu ya. Anda buang 75% daripada bilangan media tanam yang Anda dalam pot yang lama itu. Okey, yang mana pangkal pokok tu lah ya. Anda buang 70%, tinggalkan 30%. Okey, langkah yang ketiga ataupun tips yang ketiga teman, lakukan pemangkasan cabang kepada pokok bunga kertas Anda itu. Lakukan pemangkasan cabang ya, lebih kurang 80% macam tu. Yang mana Anda melakukan sebanyak 80% cabang ya. Lakukan pruning ataupun pemangkasan cabang pada pokok bunga kertas Anda. Itu adalah tips ataupun langkah yang ketiga. Okey. Lepas tu langkah yang keempat teman, apa yang Anda perlu lakukan ialah Anda gantikan pot yang lama Anda dengan pot yang baru dan besar. Ingat pot baru dan besar dan mempunyai lubang yang besar. Ini sangat penting ya teman-teman. Kerana apa? Apabila Anda memiliki pot yang baru, yang besar dan mempunyai lubang yang besar, ini adalah sangat mudah untuk memberikan 3 faedah kepada pokok bunga kertas Anda. Yang pertama, Anda boleh mengisi ataupun menggunakan media tanam yang banyak ya. Apabila media tanam banyak yang subur, ini dapat membantu mempercepatkan proses kesuburan pokok bunga kertas Anda yang kena diserang oleh semut ataupun serangga-serangga lain tadi. Okey, itu yang pertama kelebihannya. Okey, kelebihan kedua ya teman, apabila Anda mempunyai pot yang besar ataupun pasu yang besar dan memiliki lubang yang besar, ini sangat membantu untuk mengekalkan media tanam Anda berada dalam keadaan lembap, tidak terlalu basah. Kerana Anda mesti ingat ya teman, pokok bunga kertas merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sensitif, yang tidak boleh sama sekali terkena air yang terlalu banyak di dalam media tanam, ataupun boleh dikatakan memiliki media tanam yang sangat basah, terlampau basah. Ini boleh menyebabkan bunga kertas Anda layu mati. Okey, itu adalah kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga, mengapa Anda memerlukan pot yang baru, pot yang besar ataupun pasu yang baru ataupun pasu besar dan mempunyai lubang yang besar. Ini adalah untuk mengelakkan bertakungnya air di dalam pot Anda. Okey, itu adalah langkah yang keempat ataupun tips yang keempat. Okey, lepas tu teman, langkah yang seterusnya, yang langkah kelima ialah Anda tambah media tanam yang baru. Okey, teman, pastikan Anda menambah dengan media tanam yang baru. Kerana tadi kan, langkah kedua tadi kan kita sudah membuang media tanam sebanyak 70% kan, media tanam lama. Jadi sekarang kita gantikan dengan media tanam yang baru. Ingat ya teman-teman, untuk pokok bunga kertas sangat penting media tanam itu mempunyai 2 ciri berikut. Okey, ciri yang pertama ialah polos. Pastikan media tanam Anda itu adalah sejenis media tanam yang polos. Polos maksudnya teman-teman ya, apabila Anda menyiram air ke dalam media tanam Anda, air akan terus mengalir, tidak bertakung. Itu dinamakan polos.
Dan ciri yang kedua ialah pastikan media tanam anda itu media tanam yang sangat subur, dan penting sekali ya, media tanam yang sangat sesuai untuk menanam pokok bunga kertas. Okey, contohnya anda perlu menggunakan pasir kasar, pasir malang, pupuk kandang juga boleh atau pupuk kompos ya. Anda boleh mengambil bahan-bahan itu tadi, okey, sebagai media tanam anda, mungkin 20%, 20%, 30%, 30% itu gabung menjadi satu. Itu adalah merupakan salah satu media tanam yang terbaik untuk bunga kertas anda. Okey, ingat tu. Okey. Dan juga mengapa anda perlu mempunyai media tanam yang ciri-cirinya gembur. Itu ciri kedua, gembur ya. Ingat teman, mengapa? Kerana pokok bunga kertas bukan sahaja pokok bunga kertas, teman-teman ya. Semua jenis pokok memerlukan media tanam yang gembur, kerana ini adalah untuk membekalkan oksigen kepada akar-akar anda supaya akar-akar pokok bunga kertas anda, kita fokus kepada pokok bunga kertas ya, dapat cepat tumbuh ya, kerana mempunyai oksigen yang cukup. Jadi proses pertumbuhan akar akan menjadi lebih cepat, dan ini boleh menyebabkan pokok anda menjadi lebih cepat subur dan menjadi sebagai pokok yang sehat. Okey, itu adalah langkah yang kelima tadi ataupun tips yang kelima. Okey, sekarang langkah yang keenam ataupun tips yang keenam teman-teman, anda perlu lakukan ialah anda letakkan batu bata ya teman. Batu bata letakkan pada bahagian bakal pokok tu. Contoh ni pokok teman ya. Ini pokok contoh macam ni ya, pokok bawah ini bahagian bawah kan. Anda letakkan batu bata bahagian tepi pokok ni. Ini adalah kerana kenapa teman-teman? Okey, ini adalah bertujuan untuk mengelak pokok yang anda baru pindah tadi ya daripada bergoyang. Okey, kenapa pokok tidak boleh bergoyang teman? Ini adalah kerana apabila pokok bunga kertas anda ataupun jenis pokok-pokok lain ya teman, anda letakkan ke dalam potan baru ataupun pasu mari, apabila bergoyang, ini boleh menyebabkan stres kepada akar pokok tersebut, dan mungkin boleh menyebabkan akar-akar baru pada pokok tersebut terputus ya. Ini akan mengakibatkan keterlambatan okey pokok anda menyubur ke akar-akar baru, dan apabila lambatnya tumbuh akar baru teman, jadi pokok anda akan menjadi lambat subur. Okey, jadi ini adalah satu yang sangat rugi ya kepada usaha anda untuk menjadikan pokok anda sebagai satu pokok yang subur. Lebih-lebih lagi anda ingin menjadikan pokok anda sebagai sebuah bahan bonsai dan akan jadikan bonsai kemudian nanti. Ini adalah mengapa perlu ya teman, mengapa anda perlu meletakkan batu bata ya. Jadi bukan sepihan ya teman, ini adalah batu bata ataupun batu bata sahaja lain ya, batu biasa boleh juga, yang penting dapat mengukuhkan batang pokok anda tidak bergoyang. Okey, itu adalah ya tips ataupun langkah ke-6. Dan sekarang kita pergi ke tips yang ke-7 ataupun langkah terakhir, iaitu anda kena letakkan pokok bunga kertas yang anda telah rawat tadi di tempat teduh dulu ya. Di tempat yang teduh daripada cahaya matahari secara langsung. Ini adalah mengapa teman? Ini adalah kerana untuk mengelakkan stres kepada pokok anda, kerana anda baru saja merawat pokok anda. Jadi pokok yang baru dirawat biasanya teman-teman tidak sesuai untuk terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi anda lebih kurang letakkan dulu ya di tempat lindung pokok bunga kertas tadi, lebih kurang dalam masa 2 minggu macam itu. Apabila anda sudah melihat nampak pokok bunga kertas anda sudah kembali segar ya, barulah anda boleh meletakkan pokok bunga kertas anda di tempat yang terkena cahaya matahari 100% langsung. Okey, itu ingat teman ya, sangat penting ini. Kenapa anda perlu meletakkan pokok bunga kertas anda terkena cahaya langsung ataupun letak luas sekali ya? Ini adalah kerana pokok bunga kertas teman merupakan satunya pokok bunga yang sangat memerlukan cahaya matahari untuk proses pertumbuhannya ataupun kesuburnya. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai sedikit dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat kepada anda, terutamanya anda yang meminati pokok bunga kertas tetapi tidak tahu bagaimanakah untuk anda memindahkan pokok bunga kertas anda, terutamanya yang terkena ataupun diserang oleh serangga-serangga perkosa, contohnya seperti semut ya teman, ataupun ada mungkin juga anak-anak, mungkin ada lain, mungkin tikus ya, ada saja, biasalah ya teman ya. Okey, jadi saya harap dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi panduan ataupun inspirasi kepada anda ya, ataupun solusi untuk anda menyelesaikan masalah yang anda hadapi itu. Okey, baiklah teman-teman. Seperti biasa ya teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, pastikan anda klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, channel Nazair Abdullah, iaitu channel yang membincangkan alam perbonsaian. Ya, ingat teman, pokok bunga kertas adalah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bonsai. Baiklah teman, sekiranya anda memiliki persoalan ataupun pertanyaan ya teman, ataupun cadangan, sila klik di ruang komen ya. Dan bagi anda tu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah.
marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang berlimpah-lipat kali ganda, kita akan mendapat pahalanya. InsyaAllah, yang penting kita ikhlas ya. Marilah sama-sama teman-teman kita kongsikan ilmu yang manfaat kepada teman-teman kita lain. Mudah-mudahan kita akan mendapat manfaatnya nanti. Oke, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya kali ini. Bagaimanapun sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sepanjang dari dunia sampai rajum. Kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim. InsyaAllah mudah-mudahan kita pada sempanya dari dunia sampai akhirat. Teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada ini. Mudah-mudahan manfaat. Salam satu bi, salam harap dan salam bondai. Bye bye.